Hai semua, hari ini saya akan bincangkan penyakit buah pinggang kronik yang juga dikenali sebagai chronic kidney disease (CKD). Banyak followers yang PM saya untuk tanyakan tanda-tanda yang berlaku di setiap tahap kerosakan buah pinggang sebab mereka nak tahu mereka berada di tahap mana dan sama ada mereka progress daripada satu tahap ke tahap yang lebih teruk lagi ke tak. Jadi memahami tahap-tahap CKD dan simptom-simptom yang berlaku di setiap tahap adalah penting untuk kita mencegah dan merawat masalah ni. Estimated glomerular filtration rate yang juga dikenali sebagai eGFR selalunya digunakan untuk menentukan tahap keturukan CKD di mana ia akan kirakan betapa banyak darah yang ditapis oleh buah pinggang kita setiap 1 minit. So eGFR yang normal adalah lebih daripada 90 ml per minit. Terdapat 5 tahap kerosakan buah pinggang. So tahap 1 di mana terdapat kerosakan buah pinggang tapi eGFR masih normal dan tinggi, di mana ia lebih daripada 90 ml per minit. Tahap 2 terdapat penurunan yang sedikit di mana eGFR antara 60 hingga 89. So tahap 3 penurunan dia lebih lagi di mana eGFR adalah antara 30 hingga 59. So tahap 4 penurunan lagi teruk di mana eGFR antara 15 hingga 29. Tahap 5 yang juga dikenali sebagai end-stage renal failure di mana eGFR adalah kurang daripada 15. Apakah tanda-tanda di setiap tahap kerosakan buah pinggang? Pada tahap 1 selalunya tak ada simptom apa-apa lagi. Tahap kedua, mungkin sekarang ni terdapat sedikit perubahan air kencing termasuk kencing lebih kerap, sakit dan panas sangat. Perubahan dari segi warna dan bau kencing dan mungkin air kencing sekarang pun keruh dan berbuih. Bila masuk ke tahap 3, tekanan darah akan start menaik. So buah pinggang kita ada fungsi untuk mengesan tekanan darah lalu mengawal aturnya kontrol. So kerosakan buah pinggang mungkin menyebabkan fungsi ini terjejas dan menyebabkan tekanan darah semakin meningkat. Nombor 2, anemia. So buah pinggang akan mengesan kandungan oksigen dalam darah kita. So kalau oksigen tak cukup, ia akan menghasilkan erythropoietin untuk menghasilkan lebih banyak lagi sel-sel darah merah. So kalau buah pinggang kita rosak, penghasilan EPO ni tak mencukupi dan menyebabkan masalah anemia. So 3, edema di mana bengkak air di bahagian tangan, kaki akan berlaku. So apabila buah pinggang kita mulai rosak dan jadi bocor, protein khusus ni albumin akan kehilangan melalui air kencing. So albumin ni bagaikan sponge dan berfungsi untuk mengekalkan air di dalam saluran darah kita. So bila badan kita kekurangan albumin, maksudnya air akan meresap daripada saluran darah ke tisu-tisu di sekeliling lalu menyebabkan bengkak air. So 4, masalah tulang. So disebabkan oleh pembuangan garam fosfat daripada buah pinggang semakin berkurangan, kenaikan garam fosfat dalam darah akan menyebabkan kalsium dalam darah terikat kepada garam fosfat lalu menyebabkan hypokalsemia. So ini akan merangsang pelepasan hormon parathyroid PTH yang akan melepaskan kalsium keluar daripada tulang. Jadi berlakunya osteoporosis di mana tulang kita menjadi rapuh. 5, sakit pinggang yang kronik. Tetapi ini jarang berlaku dan dia cuma berlaku apabila air yang terkumpul di buah pinggang terlebih banyak. So bila masuk ke tahap 4, simptom-simptom dia lebih kurang sama dengan dalam tahap 3, tapi kejadian simptom-simptom ni akan jadi lebih kerap dan teruk lagi. Ini sebenarnya satu tahap yang sangat serius dan dekat dengan kegagalan buah pinggang dah. Selalunya pada stage ni, doktor akan start bagi counselling untuk menyediakan pesakit supaya menerima dialisis bila berlaku apa-apa kecemasan pada masa akan datang. Dan stage 5, end stage renal failure di mana fungsi buah pinggang hampir atau totally gagal berfungsi. So kita akan melihat simptom-simptom yang lebih teruk lagi pada peringkat ni. Pernafasan akan jadi susah kerana paru-paru kita hampir dibanjiri oleh air kerana kekurangan albumin dalam darah. So pesakit stage 5 ni akan mengalami masalah tidur juga kerana badan mereka penuh dengan toksin yang mengganggu saraf mereka. Mereka pun akan start ada nafas berbau
bagaikan amonia. Sebab amonia selalu perlu dibuang melalui air kencing dan sekarangnya ia terpaksa dibuang melalui pernafasan. So peningkatan toksik-toksik dalam badan pesakit ni akan menyebabkan mereka mulai mengalami masalah-masalah berkaitan dengan ketoksikan seperti gatal, loya dan muntah. So mereka akan start tak ada selera makan langsung sebab badan mereka akan cuba nak mengeluarkan semua toksik-toksik yang ada. So mestilah badan mereka tak akan benarkan makanan-makanan yang akan masuk sebab itu akan menambahkan lagi beban-beban toksin yang ada. Selalunya mereka juga akan kerap mengalami masalah masa kram tarik karung kerana garam-garam dan mineral dalam darah mereka akan jadi tak teratur kerana buah pinggang dah kehilangan keupayaan untuk nak mengawal atur elektrolit ini. So bila dah sampai tahap ini, apa yang boleh buat cuma adalah dialisis ataupun pertukaran buah pinggang yang baru. Tanpa dialisis selalunya kematian yang menunggu mereka dalam masa yang terdekat. Jadi memahami tahap-tahap dan simptom-simptom yang berkaitan dengan CKD adalah sangat penting supaya kita boleh mendapatkan rawatan yang segera sekiranya ada siapa-siapa di sekeliling kita mengalami tanda-tanda yang saya cerita tadi. Save video ni supaya korang senang nak cari balik information ni bila diperlukan, dan kalau ada apa-apa soalan sila komen di bawah.